Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Zaki bin Ibrahim, pakar perubatan keluarga. Hari ini nak berbicara dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang fibroid. Jadi ramai orang keliru, fibroid ni benda apa? Adakah ianya kanser? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang tentang isu fibroid ni supaya kita clear apa yang dikatakan tentang fibroid ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, apakah itu fibroid sebenarnya? Fibroid ni, kalau kita nak tahu, dia adalah satu ketumbuhan. Bila kita dengar ketumbuhan, kita risau dah, kita rasa ketumbuhan kanser. Sebenarnya tak, banyak je ketumbuhan kita kata. Dalam hal fibroid ni, ketumbuhan ni berlaku dekat mana? Ketumbuhan ni berlaku pada dinding rahim. Sebab tu dia berlaku pada orang perempuan je, orang lelaki tak ada masalah ni. Jadi oleh kerana dia berlaku pada dalam dinding rahim, maka ia menjadi masalah kepada orang perempuan. Apa masalah yang mungkin berlaku kepada perempuan yang kita kata didatangi dengan masalah fibroid ni? Mungkin ada masalah menstrual problem, yakni bleeding pada ketika dia period, teruk. Dia mungkin bleeding heavy kita kata. Selalunya dia biasa, tapi bila kena fibroid dia heavy. Kemudian berlarutan lama, jadi pasti ia akan menyusahkan orang perempuan. Dia jadi tak seronok. Jadi bleeding heavy, bleeding lama. Kemudian kadang-kadang masalah pula, oleh kerana dia bersifat ketumbuhan, dia boleh menghimpit struktur surrounding dia. Struktur apa yang dia boleh himpit? Dia boleh himpit dinding kepada usus, menyebabkan orang perempuan susah nak buang air besar. Dia jadi constipate. Kerana apa? Dia himpit dinding usus besar. Kemudian dia juga boleh himpit, bergantung kepada lokasi fibroid tu, dia boleh kacau pula pundi kencing. Pundi kencing tu menyebabkan apa berlaku pula? Dia selalu pergi kencing, saat-saat dia nak pergi kencing. Sebab apa? Fibroid tu dia duk tekan pundi kencing. Pundi kencing besar sikit, dia tekan. Jadi masalah kepada orang perempuan lagi. Jadi saya ulang balik. Satunya dia bleeding heavy, bleeding berpanjangan, constipate. Kemudian dia mungkin kencing yang agak kerap, yang tak seronok pada dia. Dan kadang-kadang dia juga mempunyai masalah sakit di bahagian belakang. Kerana apa pula? Sebab dia bersifat satu ketumbuhan yang menghimpit struktur belakang. Jadi dia rasa tak seronok, rasa tak selesa di bahagian belakang dia. Jadi bergantung pada saiz fibroid ini. Kalau lagi besar, lagi teruklah semua simptom yang saya sebutkan tadi. Okay, sekarang ni kita selalu mesti tertanya-tanya, macam mana aku boleh dapat fibroid? Macam mana isteri aku boleh dapat fibroid? Orang lain tak kena fibroid. Apa faktor yang menyebabkan isteri kita ni dapat fibroid? Jadi perkara ni seperti mana kita semua sedia maklum, kadang-kadang faktor keturunan main peranan. Dalam hal ni faktor genetik main peranan. Dan keduanya adalah hormon imbalance. Sebab apa? Uterus kita ni, uterus sangat sensitif dengan hormon. Jadi pembesaran fibroid ni, dia sebenarnya digalakkan dengan adanya hormon yang tak stabil, menyebabkan dia mengembang. Jadi perkara ni yang menyebabkan berlakunya fibroid. Dan seterusnya kita nak tahu pula, macam mana nak tahu bahawa kita ni ada fibroid atau tidak ada fibroid? Kita nak kena buat ujian-ujian yang akan kita buat di klinik ataupun di klinik-klinik pakar. Jadi perkara ni, kita bila ada simptom yang saya sebut tadi, jangan biar. Mesti terus pergi jumpa doktor untuk buat rawatan susulan. Nak tahu adakah kita ni ada fibroid, besar mana fibroid tu. Sebab apa? Kita nak dapat rawatan yang khusus tentang masalah ni. Sebab yang paling penting selalunya orang perempuan tanya adalah bagaimana dengan mengandung. Kalau dia nak mengandung, dia nak pregnant, dia ada fibroid. Macam mana cerita ni? Dia baru didiagnose dengan ada uterine fibroid. Dia ada fibroid dalam uterus dia. Sekarang ni dia nak mengandung. Apakah risiko? Jadi kita nak cerita benda ni. Muslimin dan muslimat, apabila kita berbicara tentang kita kata pregnancy dan fibroid, sebenarnya dia tak mengganggu, bergantung kepada lokasi fibroid itu. Kalaulah satu fibroid itu jenisnya berada pada dinding rahim yang menekan kepada bahagian permukaan rahim, kita kata dipanggil submucosal fibroid. Kawasan tu dia akan himpit pembukaan rahim, dia akan himpit kepada pintu rahim, dan perkara ni kadang-kadang menjadi masalah sikit dalam pregnancy. Tetapi secara umumnya pregnancy selalunya akan mengecilkan saiz fibroid kerana hormon pada
wanita pada ketika dia pregnant. Tetapi kalaulah ditakdirkan kedudukan fibroid itu berada pada lokasi yang mengganggu struktur dalaman rahim, benda ni akan jadi masalah. Selalunya pihak doktor akan buat ultrasound, akan menasihatkan apa yang perlu kita buat. Jadi kita akan masuk seterusnya, kita nak bincang pula tentang sebenarnya ada tak rawatan untuk fibroid ini. Bagaimana kita nak buat bila kita kena fibroid? Baik, apabila kita berbicara tentang rawatan, treatment kepada fibroid, dia bergantung kepada saiz dia, kepada kedudukan dia. Kalaulah dia ni kecil je, selalunya doktor akan monitor je. Sekali-sekala mai buat ultrasound, kita tengok saiz dia. Tapi kalau wanita tu nak pregnant, dia concern, dia nak buat sesuatu, kita boleh bagi. Ada ubat, hormon untuk kita shrinkkan fibroid tu. Ataupun kalau dia nak go more invasive, ada operation tertentu yang kita boleh plan specifically untuk kita remove fibroid tu. Dia buat dia panggil minimal invasive surgery, secara keyhole surgery, laparoscopic surgery. Ini kaedah-kaedah perubatan, kaedah-kaedah surgery yang akan dibincangkan oleh pakar gynae. Gynae akan buat benda ni. Jadi secara umum saya terangkan dulu, ada rawatan, ada modality of treatment untuk masalah ini. Ada perempuan yang tak nak buat operation, dia takut, dia rasa dia boleh live with it. Kalau dia cuma nak, kalau boleh control bleeding dia saja, ada ubat yang khusus untuk kita boleh bagi masa untuk control bleeding. Dia ada Ponston, dia ada kadang-kadang kita insert, dipanggil intrauterine contraceptive device yang kita insert di dalam untuk dia control bleeding. Jadi dia kata kalau tak ada bleeding boleh control, dia okey, provided monitor size fibroid itu. Jadi banyak rawatan yang available, kita jangan tak meneroka sahaja. Jadi kita kena tahu bersesuaian dengan kehidupan kita. Wallahualam, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bincang tentang fibroid. Jadi kalau video ini bermanfaat, saya yakin ianya sangat manfaat. Semua orang perempuan kena tahu, suami-suami pun kena tahu. Share kepada rakan-rakan kita. Kalau channel ini bermanfaat untuk kita sebar luaskan ilmu ni, subscribe untuk sama-sama kita ambil manfaat. Dan kemudian tuan-tuan, kita saling berhubung, kita soal jawab. Kalau di sana ada info yang mungkin saya terlepas, kawan-kawan perakan perubatan boleh sambung perbincangan ini dalam komen. Dan juga kalau ada soalan-soalan, kita tulis di bawah ini, insya-Allah kita akan jawab dalam video yang seterusnya. Wallahualam, jumpa lagi untuk perbincangan seterusnya.